Revolusi industri di Malaysia semakin berkembang dari semasa ke semasa. Sepanjang proses revolusi, terdapat banyak kelebihan yang telah disumbangkan kepada masyarakat dan negara. Hal ini dapat dibuktikan melalui kemajuan mesin-mesin di dunia yang mampu memudahkan kerja kita. Dunia hari ini memerlukan proses yang cekap untuk berinteraksi. Dengan wujudnya revolusi industri di dunia, kehidupan manusia telah dibawa ke arah yang lebih moden dan semakin baik. Revolusi industri telah terjadi sekitar 4 tahap. Tahap pertama bagi revolusi industri telah diperkenalkan dengan mesin wap. Yang revolusi 2.0 yang bermula ketika mesin wap telah ditinggalkan dan digantikan dengan penggunaan tenaga elektrik. Pada revolusi 3.0, pada tahap ini, perkembangan teknologi telah berlaku. Penggunaan barang elektronik dan robot telah digunakan dalam setiap proses pengeluaran. Sekarang merupakan zaman revolusi industri 4.0 yang juga dikenali sebagai sistem cyberfizikal yang menghubungkan manusia, mesin dan data yang disebut sebagai Internet of Things. Revolusi membawa maksud kepada satu perubahan sesebuah kerajaan, sistem politik atau sistem sosial secara menyeluruh, meluas dan cepat. Bagi 4.0 membawa maksud kepada mengatakan revolusi ini tidak melibatkan manusia secara langsung. Apa yang dapat dikatakan revolusi industri 1.0 ianya bermula pada tahun 1760 sehingga 1830. Sebelum revolusi pertama ini wujud, manusia atau guna tenaga manusia digunakan sepenuhnya termasuklah haiwan dalam pembuatan barang dan proses industri. Seiring dengan kewujudan industri 1.0, wujudnya industri 2.0 pada tahun 1870 sehingga 1914 yang menunjukkan perubahan dari aspek pembangunan, produk dan proses dan juga pengangkutan. Teknologi juga telah wujud pada revolusi industri 2.0 namun tidak secara menyeluruh. Revolusi industri 3.0 ataupun revolusi digital merubah cara komunikasi dan berkembang pesat dengan teknologi komputer dan tenaga manusia tidak digunakan terlalu banyak. Kini, revolusi industri 4.0 diciptakan istilah ini pada tahun 2011 di Jerman. Revolusi ini secara perlahan-lahan mengalami perkembangan yang menunjukkan dasar penggunaan dalam kemajuan dan kecerdasan buatan AI ataupun robotik. Contoh revolusi industri. Revolusi industri yang pertama bermula di Eropah pada awal abad ke-18. Ketika ini mulanya industri baru seperti industri tekstil yang bermula apabila terciptanya mesin alat tenunan dan juga enjin steam di zaman itu. Manakala revolusi industri yang kedua pula mula wujudnya sistem pencernaan elektrik dan mesin automatik yang memberikan kesan kepada produktiviti sektor pengeluaran enjin pembakaran, besi dan telekomunikasi. Seterusnya, revolusi industri yang ketiga telah membawa ke zaman di mana berlakunya perkembangan teknologi digital dan internet. Di sinilah mulanya penggunaan telefon pintar, komputer riba dan e-dagang. Seterusnya, pada revolusi industri yang keempat, ini telah membawa kepada zaman aplikasi teknologi kecerdasan buatan iaitu AI dan Internet of Things IoT yang membantu manusia dalam menyiapkan tugasan mereka. Kesan kepada agama ialah telah membawa banyak kebimbangan terhadap para pendakwa untuk mengatasi pendakwa yang menyebarkan dakwah palsu. Manapun dari sudut pandangan yang lain, teknologi juga memberikan banyak manfaat kepada manusia. Hal ini kerana sesuatu teknologi yang ringkas, padat serta cepat itu dapat memudahkan urusan harian manusia. Teknologi juga banyak terikat dengan dosa. Hal ini kerana ia bergantung kepada seseorang individu untuk menggunakan teknologi dengan cara baik ataupun tidak. Contohnya, para remaja kini lebih gemar menonton filem lucah ataupun mengakses sesuatu perkara yang tidak perlu diakses oleh mereka. Jelaslah bahawa teknologi kini lebih banyak terikat dengan dosa, bergantung kepada sesuatu individu untuk mengakses sesuatu. Perlulah lebih berwaspada untuk menerokai dunia teknologi yang serba canggih kini. Kesan kepada sosial, ada yang memberikan kebaikan, ada juga yang memberikan keburukan. Kebaikannya ialah masyarakat tidak perlu lagi menghantar surat untuk menghantar mesej kepada keluarga yang jauh, rakan-rakan yang jauh ataupun saudara mara yang jauh. Hal ini kerana pada kemunculan teknologi ini, mereka lebih mudah untuk menghantar mesej melalui WhatsApp, Facebook, Instagram ataupun cara lain. Ialah kita lebih gemar bermain telefon atau lebih dikenal sebagai gadget apabila bertemu dengan rakan yang jauh ataupun keluarga yang jauh. Hal ini kerana tiada komunikasi antara mereka seperti dahulu lagi. Hal itu akan membuatkan hubungan mereka semakin renggang
dan tiada lagi perbualan-perbualan yang memeriahkan lagi suasana. Kerana gadget ini juga telah berlaku banyak kes perceraian di Malaysia yang disebabkan kerana telefon bimbit ataupun lebih dikenal sebagai perselisihan faham kerana tiada komunikasi antara mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita sebagai pengguna yang mempunyai akal fikiran yang baik perlulah sentiasa memilih jalan yang baik untuk menggunakan teknologi dengan perkara yang bermanfaat. Seterusnya, kita beralih pula kepada kesan revolusi industri kepada ekonomi. Revolusi industri 4.0 telah membawa banyak perubahan yang besar dan memberi impak yang tinggi kepada ekonomi negara. Hal ini demikian kerana telah banyak penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam sektor korporat dan sektor kerajaan yang membantu mereka meningkatkan produktiviti dan mengurangkan perbelanjaan, sekaligus meningkatkan daya saing yang tinggi dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, kita beralih kepada kebaikan dan keburukan revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan. Antara kebaikannya ialah menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel dan mudah untuk disampaikan kepada para pelajar. Di samping itu, pembelajaran juga bukan sahaja dapat dijalankan di dalam kelas, namun ia juga dapat dilaksanakan secara atas talian kerana dengan adanya teknologi yang semakin canggih serta dapat membantu para pendidik dalam menyampaikan ilmu. Selain itu, kita juga dapat mendalami lebih lagi tentang ilmu agama dan kita juga dapat belajar cara untuk menguruskan kehidupan seharian kita dengan lebih cekap dan efisien. Tidak dinafikan, sekiranya ia mempunyai kebaikan, pastinya terdapat juga keburukan revolusi ini terhadap bidang pendidikan. Contohnya yang pertama ialah generasi pada zaman sekarang terlalu mengharapkan segala maklumat hanya boleh didapati di hujung jari dengan melayari internet melalui teknologi-teknologi canggih. Bukan itu sahaja, generasi muda zaman sekarang juga jarang sekali berkunjung ke perpustakaan untuk mencari maklumat melalui buku. Walhal, buku ini merupakan sumber yang paling terpenting untuk mencari maklumat suatu ketika dahulu. Keburukan yang terakhir ialah menyebarkan maklumat yang tidak benar dan boleh menimbulkan pelbagai masalah sekiranya kita tidak mendapat kesahihan dalam sesuatu perkara. Revolusi industri 4.0 mampu memberi impak khususnya dalam bidang kerjaya dan pendidikan di Malaysia. Langkah utama yang boleh dipraktikkan adalah memastikan tenaga kerja tempatan mengikuti bengkel-bengkel kemahiran yang diperlukan untuk revolusi industri 4.0. Kerajaan telah mengumumkan peruntukan RM206 juta Malaysia yang telah disediakan untuk menyediakan program latihan di politeknik dan kolej komuniti. Ini membuktikan usaha kerajaan bagi membantu masyarakat mendepani era revolusi industri 4.0. Pendidikan secara konvensional seperti penggunaan buku sudah kurang diperhatikan pada era ini. Oleh itu, pihak kementerian sewajarnya memberi pendedahan kepada warga pendidik berkenaan teknik pengajaran selaras dengan revolusi industri 4.0 dan selari dengan perkembangan pantas teknologi. Contohnya, mengadakan bengkel teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT supaya warga pendidik dapat membiasakan diri menggunakan teknologi dalam proses pelajaran. Hal ini dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, mewujudkan generasi yang mempunyai daya kreativiti dan inovasi, sekaligus membantu untuk meningkatkan prestasi akademik pelajar. Antara langkah-langkah bagi mendepani revolusi industri 4.0 ialah dari aspek ekonomi. Antaranya ialah pewujudan pelan ekonomi yang tersusun dan terancang dengan kegunaan teknologi dalam peningkatan ekonomi negara. Selain itu, pelaksanaan potongan cukai juga diberikan kepada sumbangan peralatan dan mesin-mesin dalam teknologi industri. Pewujudan undang-undang dan polisi dalam menyokong industri dan tenaga kerja dilaksanakan dalam pembinaan revolusi ini. Selain daripada pelaksanaan cukai, insentif dana boleh dijadikan langkah menarik minat pengguna industri dalam berkecimpung minat mereka dalam industri 4.0. Tambahan, kerajaan boleh mempromosikan industri teknologi negara untuk mengurangkan tenaga buruh. Bagi negara jiran iaitu Indonesia telah menggunakan strategi dalam aspek ekonomi ini, iaitu pemerintah harus menyiapkan sistem yang berintegritis dengan menetapkan total atau jumlah pembiayaan industri. Kesimpulannya, kemajuan revolusi industri 4.0 ini akan membawa banyak perubahan yang besar dan akan meninggalkan kesan sama ada baik maupun buruk dalam pelbagai jenis bidang. Oleh disebabkan itu, industri akan menjadi semakin canggih dan berkembang pesat kerana dengan adanya gadget yang mempunyai pelbagai fungsi yang boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh seseorang. Perubahan yang disebabkan oleh kemajuan ini juga memerlukan plan perancangan yang mampan dan sistematik oleh pihak tertentu terutamanya agar segala perubahan yang berlaku dalam perkembangan ekonomi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh negara.